Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada 21 September 2012, Yang di-Pertuan Agong telah mentauliahkan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing tanpa izin di Sabah di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Menurut tauliah, Suruhanjaya hendaklah mengemukakan laporan kepada Yang di-Pertuan Agong dalam masa 6 bulan daripada tarikh tauliah, iaitu pada 21 September 2012. Walau bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong di bawah kuasa Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Seksyen 5 telah melanjutkan tempoh, iaitu dari 21 Mac 2013 sehingga 20 September 2013. Kemudian dilanjutkan tempoh itu lagi sekali, iaitu dari 21 September 2013 sehingga 21 Disember 2013. Parlimen kita akan habis pada 19 Disember. Di 2 hari selepas itu, laporan ini akan disampaikan. Sementara laporan itu disiapkan, tidak ada apa-apa tindakan boleh diambil berdasarkan laporan tersebut. Tindakan-tindakan yang berlaku sekarang ini ialah didasarkan kepada kes-kes semasa yang berlaku, termasuklah apa-apa tangkapan yang dibuat yang tidak melibatkan Suruhanjaya. Suruhanjaya ini dia akan bagi laporan pada 21 Disember nanti, dan tindakan diambil selepas tarikh tersebut. Sekarang ni kalau apa yang berlaku bukan ada hubung kait dengan Suruhanjaya ini. Ya, Sri Petani. Terima kasih. Terima kasih Tuan Betul dan juga Menteri. Dalam sidang RCI yang lalu, banyak kejutan-kejutan yang telah pun dikemukakan. Malah Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara pun menyebut bahawa ada 113,000 problematic identity card holders, dan mantan Perdana Menteri juga menyebut bahawa dia tidak terlibat, tetapi dia menyebut bahawa mungkin ada overzealous officers yang mungkin melakukan kerja-kerja yang tidak baik ini, mungkin IC for money. Jadi adakah pihak menteri berpendapat bahawa selepas laporan ini dikeluarkan, maka satu kajian terperinci akan dibuat dan mereka yang betul-betul salah akan dibawa ke muka pengadilan supaya rakyat tahu bahawa apa yang berlaku ini suatu yang benar-benar berlaku, bukan satu omong-omong atau dongeng, kerana kita juga terlihat berkata politician, tetapi juga mungkin orang-orang yang ambil kesempatan daripada isu seperti. Jadi saya nak tanya Menteri, adakah tindakan-tindakan akan dibuat sebaik saja laporan itu diterima? Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, semua perkara yang dibangkitkan oleh Suruhanjaya, bukan ini saja, kita ada banyak Suruhanjaya yang lain, diambil tindakan. Tetapi kalau sekiranya ada kes yang berlaku ataupun laporan berdasarkan siasatan dan sebagainya, tindakan itu diambil bukan di atas dasar Suruhanjaya tadi. Ini kes-kes tertentu, mungkin ada laporan dan sebagainya, kita ambil tindakan. Tetapi kalau sekiranya apa yang dilaporkan oleh Suruhanjaya nanti, kita akan ambil tindakan dan kita akan tengok angka yang sebenarnya. Kita tak boleh terima angka omong-omong, kan, macam kita buat masa pilihan raya dulu, bahawa 40,000 orang Bangladesh masuk mengundi. Itu angka omong-omong, dan tidak ada Suruhanjaya. Tapi hari ini ada Suruhanjaya, di mana kita akan siasat dan ambil tindakan. Itu confirm, ya. Dan itu sebab kita sabar sekejap, menunggu, sebab Suruhanjaya ini pun telah dibagi tempoh 2 kali. Sebenarnya tiap-tiap Suruhanjaya ini dibagi tempoh 6 bulan, tapi dia terpaksa sambung 6 bulan, kemudian sambung lagi sampai 21 Disember. Jadi kita menunggu dengan sabar, dan apa yang diceritakan dalam Suruhanjaya ini adalah merupakan sesuatu yang masih dalam siasatan. Kita pun tahu bahawa sebagai orang politik dan sebagai rakyat dan sebagai apa sekalipun, benda yang bawah siasatan itu bukan sesuatu keputusan. Ya.
Sila tinabatangan. Terima kasih, Datuk Petua. Yang Berhormat Menteri. Ini berhubung dengan dakwaan bahawa terdapat pengedaran kad pengenalan kepada warga negara bukan Malaysia, khususnya di Sabah, yang war-warkan oleh pihak-pihak tertentu, dan ini telah memanggil kerajaan untuk mewujudkan satu suruhanjaya diraja. Justru itu apakah, dan saya juga Datuk Menteri ingin menyebut bahawa kawasan saya juga telah dituduh oleh pembangkang daripada yang berhormat daripada Kota Kinabalu. Iaitu mengatakan bahawa kawasan saya juga dipenuhi oleh pendatang haram. Jadi sebetulnya yang berhormat ini tidak tahu apa ini kinabatangan. Dia cuma cakap mata dia tertutup. Itu sebab dia tidak tahu. Macam seputih lah. Jadi apakah Soalan apakah dengan pengujudan Suruhanjaya Diraja ini akan dapat menyelesaikan segala dakwaan-dakwaan palsu ini yang selama ini digembar-gemburkan oleh pembangkang? Sebab rakyat Sabah juga ingin tahu. Mereka berada dalam keadaan tidak tahu betulkah ada pengedaran kad pengenalan palsu atau tidak. Jadi mungkin dengan ada pengujudan Sultan Diraja ini, Suruhanjaya ini, boleh menyelesaikan dakwaan-dakwaan palsu ini dan boleh menenangkan rakyat Malaysia di Sabah. Minta penjelasan. Ya, Menteri. Yang Berhormat Datuk Speaker, kalau sekiranya ada kes yang berlaku semasa, kita tak perlu tunggu Suruhanjaya ni. Kita boleh buat laporan terus dan polis akan membuat siasatan dan tindakan akan diambil. Kita mengambil tindakan kepada kad palsu ini, kita ambil daripada masa ke semasa. Pasport palsu yang juga berlaku, kita ambil tindakan daripada masa ke semasa. Dan kita tahu bahawa sindiket ini, sindiket pasport palsu ini pun berlaku di peringkat antarabangsa, yang kita akan ambil tindakan daripada masa ke semasa. Jadi kepada rakyat Sabah yang dikasihi, masuk kinabatangan dan semua semua pihak, semua bahagian, bahawa kita bersabar, dan kalau ada kes yang berlaku semasa, sila buat laporan dan kita ambil tindakan. Tetapi Suruhanjaya ini akan membuat laporan secara menyeluruh, dan saya percaya setelah dibuat laporan ini, semua pihak akan lega dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Dan saya minta kalau boleh, mungkin pembangkang nak timbulkan di Dewan ini, sebab apa benda ini telah pun diheboh seluruh negara, bahawa terdapat 40,000 orang Bangladesh masuk mengundi. Boleh juga dicadangkan Suruhanjaya untuk kita siasat sama ada betul tak betul tuduhan kata 40,000 orang Bangladesh dibawa masuk untuk mengundi. Kerana pada hari ini, sehingga saat ini, belum ada satu kes pun yang dibawa untuk mengatakan bahawa ada satu orang Bangladesh datang masuk mengundi masa pilihan yang lepas. Kalau 40,000 lagi banyak. Kalau berhubung dengan IC di Sabah, kita tunggu laporan ini nanti. Ya. Saya jemput Datuk Seri Tiong King Sing. Terima kasih Datuk Yang di-Petua. Soalan saya, soalan nombor 3. Sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Yang Petua dan juga kepada saudara yang berhormat daripada Bintulu yang telah mengukuhkan soalan yang menunjukkan keperhatian beliau kepada permasalahan bantuan yang sangat besar kita beri kepada rakyat daripada kumpulan nelayan, iaitu dalam bentuk subsidi diesel. Yang berhormat Datuk Yang di-Petua, kerajaan telah pun memberi bantuan bateri lemah sikit
Kena kuat sikit. Nombor 41. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia telah melaksanakan skim subsidi diesel dan petrol untuk nelayan mulai 2006 sehingga bulan Mac 2013 sejumlah 7.7 bilion liter diesel dengan jumlah subsidi daripada kerajaan bernilai 11.1 bilion ringgit dan 604.5 juta liter petrol dengan jumlah subsidi kerajaan 761 juta telah disalurkan kepada nelayan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM memantau penggunaan minyak bersubsidi melalui sistem e-pengisytiharan. Melalui sistem ini, semua nelayan yang ingin membeli diesel bersubsidi perlu terlebih dahulu mengisytiharkan hasil pendaratan ikan berasal masing-masing kepada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia melalui pusat-pusat e-pengisytiharan. Melalui pengisytiharan ini, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKM boleh memantau sama ada sesuatu hasil yang membeli minyak bersubsidi benar-benar menjalankan aktiviti penangkapan ikan. Pengisytiharan adalah satu mekanisme untuk memantau apa-apa juga penyelewengan kalau sekiranya berlaku. Selain daripada itu, kita juga ada jawatan kuasa untuk pelaksana skim subsidi diesel ini, ya, di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, bagi memantau dan menangani isu-isu semasa berkaitan dengan permasalahan ini, ya. Dan keahlian jawatan kuasa ini daripada MOA, daripada dalam negeri, agensi penguasaan maritim dan sebagainya. Selain daripada dua mekanisme tersebut, ditambah dengan jawatan kuasa task force pemantauan skim subsidi diesel dan petrol nelayan di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia yang melibatkan pegawai LKM di peringkat ibu pejabat negeri serta persatuan nelayan telah ditubuhkan bagi memantau pelaksanaan skim subsidi dan petrol kepada nelayan. Selain itu, ada rondaan-rondaan dan kawalan oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, terutamanya di perairan negara yang menjadi lokasi panas berlakunya penyeludupan diesel bersubsidi. Sepanjang penguatkuasaan oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia sejak tahun 2006 hingga 2013, aktiviti penyeludupan diesel bersubsidi lebih tertumpu di wilayah utara yang melibatkan sempadan Malaysia dengan Thailand di Kuala Perlis. Rekod menunjukkan Kuala Perlis merupakan kawasan yang mempunyai jumlah tangkapan tertinggi kes penyeludupan diesel bagi tahun 2008, 2010 sehingga 2012, diikuti dengan daerah Sandakan dan Sempurna di Sabah. Penyeludupan ini dipercayai berpunca daripada permintaan yang tinggi pada musim perayaan dan beberapa spekulasi tertentu. Selain daripada itu, pasti
Di kawasan perairan tu ada teksi juga, bukan di Kuala Lumpur yang melaksanakan pertukaran barter atau barter trade antara kapal-kapal yang sedang bersau oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Ini kerana beberapa sumber maklumat yang boleh dipercayai memaklumkan taksi air ini juga bertindak sebagai sindiket kepada pengelupan diesel. Selain itu, kerjasama agensi penguatkuasaan maritim dengan agensi penguatkuasaan lain seperti Jabatan Kastam Intelijen Malaysia, Kementerian Perdagangan dan Dalam Negeri, dan penggunaan pasukan gerakan am, Suruhanjaya Penjelas, dan sebagainya semua bekerjasama memantau akan perkara yang disebutkan ini. Kedua, yang berhormat Datuk yang betul, inilah beberapa mekanisme dan juga tindakan yang diambil oleh kerajaan yang telah sedikit sebanyak menunjukkan kejayaan kita mengurangkan penyelewengan subsidi diesel ini. Untuk makluman yang hormat, sebelum kita melaksanakan e-pemisytiharan ini, sebanyak 140 juta diesel diberi kepada nelayan setiap bulan, iaitu sebelum tahun 2006. Tetapi selepas dilaksanakan e-pemisytiharan ini dengan penggunaan kad, dan hari ini ditambah baik lagi dengan penggunaan IC, kita telah menjimatkan diesel itu sebanyak 40 juta sebulan. Maknanya menurun daripada 100 juta liter sebulan sudah jadi 100 juta sebulan sahaja. Ini satu penjimatan yang besar juga. Walau bagaimanapun dia belum, orang kata, selesai sepenuhnya masalah ini. Banyak lagi yang berlaku. Kita amat menyedarinya. Dan untuk makluman berhormat Datuk daripada Bintulu, pihak menteri yang baru ini sedang memikirkan cara-cara yang lebih berkesan untuk mengurangkan lagi penyelewengan subsidi diesel. Sekian, terima kasih. Ya, Bintulu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan panjang lebar. Tetapi hari ini bateri ada lemah sikit. Nampak? Saya nampak ini macam saya punya soalan pun takut nanti lemah je. Datuk Yang Dipertua, nombor jauh takak pun tak apa, kita tepat soal. Datuk Yang Dipertua, jawapan tadi memang cukup jelas, semua cantik. Kita semua sudah bersedia undang-undang, tetapi pelaksanaan cukup lemah. Di seluruh negara memang ada ini masalah, termasuklah Bintulu. Saya tidak tahu, kementerian tahu ke tidak, ada punya subsidi punya kad, itu nelayan punya, dia bagi orang tengah, dia kapal tidak pergi laut tapi minyak isi. Ada punya kapal dia isi, dia pergi tengah laut jual minyak. Bolehkah kita tukar di seluruh negara? Saya rasa itu undang-undang sudah ada. Sebab tu kita nak minta nelayan bawa balik ikan, baru kita bagi dia isi itu minyak subsidi. Ataupun balik itu ikan, kita bagi subsidi atas ikan, terus tarik kredit kepada dia punya akaun di Acrobank, minta dia orang buka semua. Kita tukarlah macam Taiwan punya strategi. Dia orang dulu memang ada masalah begini juga.
Selalu dia orang subsidi, dia pergi kasih jual. Boleh tak tidak kementerian dipertimbangkan atas ini? Minta menteri jangan fikir lama sangat. Kalau lama sangat, kerugian banyak, nanti pemangkam balun sama kita lagi. Sekian, Dimas. Ya. Sila. Terima kasih. Saya rasa pandangan yang diberikan oleh Yang Maha Bertutur itu sangat baik. Kita terima baik. Ya. Saya pun kalau ikut saya nak buat macam tu. Tapi nanti kita bincang dengan pegawai-pegawai, ya, dan juga dengan kelulusan yang Berhormat Menteri. Kita cari kaedah yang lebih berkesan sebagaimana yang dicadangkan oleh Bentulu itu tadi. Kita mengakui bahawa pada masa ini umpamanya kekurangan kekitangan pegawai LKM untuk memantau dan juga memeriksa dan memastikan bahawa subsidi itu yang diberi itu adalah benar-benar genuine daripada nelayan-nelayan yang genuine dengan ikhlas, dengan izin. Dan selain itu juga kita menyedari bahawa adanya apa yang berlaku di laut dalam. Dengan sebab itu kita cuba sedaya upaya pada masa ini saya nak kata yang ke depan ni kita akan improve lagi dengan izin. Adanya sistem pemantauan yang dipanggil VMS, ya, Vessel Monitoring System. Ada alat yang kita pasang yang menggunakan MTU, Mobile Transmissible Unit, yang memantau pergerakan kapal-kapal ataupun bot laut dalam ini, apa yang mereka buat di tengah laut sana. Boleh kita pantau. Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri itu cadang, itu cadang memang bagus. Tapi selalu peraturan dia pandai kata itu selalu rusak. Ini mustahil ni yang yang dibetua. Kalau tidak macam ini, contoh Bintulu ini baru-baru ini pilihan raya ini, orang subsidi tengah ini dia ambil itu kad, ada satu tengah punya orang 60 lebih kad subsidi dia talan tangan, tapi dalam pilihan raya dia bagi sokongan juta kepada pemangkan lawan sama kita barisan. Inilah jadi masalah dia. Ini Datuk Yang Pertua, inilah perangai tak elok pembangkang ni. dia minyak dia ndak, itu ndak, ini ndak, tapi dia bantai juga kerajaan. Jadi ini satu budaya yang tak baik lah, yang perlu kita bagi tahu kepada rakyat, ya tak? Jadi itu kita jangan ambil sebagai contoh baik, kita buat yang baik. Jadi saya ingat tak perlu saya nak cerita panjang lebar. Yang Berhormat Datuk yang Berhormat daripada Bintulu hendakkan supaya sistem pemantauan ini lebih baik dan lebih berkesan. Itu kita beri jaminan untuk kita buat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, sila Temeloh. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya setuju dengan pandangan daripada Bintulu bahawa isu sebenarnya ialah kepada pelaksanaan. Sebab penyelewengan bahan api diesel kepada nelayan di pasaran tempatan ini bukan perkara baru. Saya melihat SPRM sebagai contoh telah memaklumkan bahawa pemantauan modus operandi jenayah ini telah berada di bawah pemerhatian mereka sejak daripada tahun 2009. Cawangan Perisikan Khas SPRM melalui operasi Nano dan juga operasi diesel pada tahun 2013 telah menyebut bahawa penyelewengan ini sebenarnya memang berlaku secara sistematik, melibatkan individu, melibatkan syarikat minyak, pemilik stesen minyak dan juga nelayan. Jadi penyelewengan ini kritikal, dan statistik yang kita lihat daripada tahun 2009 sehingga Julai 2013 tahun ini, sebanyak 112 kertas siasatan telah dibuka dan 138 orang daripadanya telah ditangkap. Tapi hanya 29 orang sahaja yang dituduh dan didakwa di mahkamah. Jadi isunya ialah dilihat siasatan itu masih berada di tahap yang sangat sederhana
Sedangkan penyelewengan itu terlalu serius dan melibatkan ramai suspek yang sepatutnya diambil tindakan. Jadi isu ini ialah pada soal pelaksanaan. Jadi rojokkan saya kepada laporan FPRM ini yang didakwa bahawa proses pengesanan disil yang bersifat sukar. Jadi apakah sebenarnya langkah yang dianggap berkesan tadi untuk menangani penyelewengan agar ini dapat diselesaikan? Terima kasih. Ya, silakan Tuan Menteri. Saya dah sebut tadi, ya, kita punya mekanisme dan juga pasukan pemantauan yang melakukan apa juga yang boleh untuk kita mengatasi masalah penyelewengan ini, ya. Tetapi ini masalah kekurangan tenaga, mungkin di masa akan datang kita akan tambah lagi pegawai, dan juga dari segi peralatan mungkin boleh kita tambah. Tetapi manusia ni macam mana pun ada sistem yang baik, kalau perangai tak berubah, dia tak selesai masalahnya. Dan perangai ni kitalah yang mengajarnya. Janganlah pihak pembangkang ajar mereka buat kerja-kerja yang macam tu. Pergi ambil kad, kumpul ramai sampai 60 kad apa semua tu nak menipu kita. Ini penyokong-penyokong pembangkang, jangan diajar perbuatan yang macam itu. Betul tak? No matter dengan izin, no matter how good is the system, how good is the equipment, but the attitude yang hormat. Bila kita cakap soal pembangkang perangai tak elok, marah. Memang itu yang dilakukan pihak pembangkang, ajar penyokong-penyokong. Menteri Benong. Apa Menteri cakap macam tu? Ini tuduhan. Jangan buat tuduhan. Rakyat ikut melakukan penyelewengan. Ini tuduhan. Ini fitnah. Ini yang Wapet dulu kata tadi, kumpul-kumpul kad pergi clear kat sini. Tangkap. Bila tangkap maka polis tangkap. Terima kasih. Ya Muhammad, peraturan mesyuarat. Ya. Saya bercakap. Ya Muhammad Menteri, kan? Saya jemput Datuk Haji Nafus bin Muhammad.